Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nawaitu ta'ala tasakkur tasakkur wa nafa'an tufa wa nasta'in. Walhamdu 'ala tawassul kitabillah. Insyaallah kita sambung pada muka surat 70. Muka surat 70 pada perenggan terakhir. Qala muallifu rahimahullah, berkata pengarang, dan bahawasanya harap itu, roja, harap itu menyalahi ia akan cita-cita. Kalau kita tak baca berkenaan dengan roja harap, di mana perlu seimbang antara khauf dan roja, takut dan harap. Tetapi harap tu dia berbeza dengan cita-cita. Atau maksud cita-cita sini koya saja. Bahasa mudah koya saja. Harap dengan koya saja tu, cita-cita semata, tak buat gapo, tu tak sama. Bahawasanya harap itu menyalahi ia akan cita-cita. Harap tu tak sama dengan cita-cita. Bagaimana tak sama? Dengan bahawasanya harap itu bergantung hati dengan yang digemari pada hasilnya pada masa yang akan datang. Harap ni bergantung hati ni yang sakut dengan suatu yang digemari, hak yang nak. Gapa dia? Contohnya nak pada syurga, nak kepada keredaan Allah Ta'ala, nak kepada rahmat Allah Ta'ala. Bergantung, bersakut pada hati dengan yang digemari pada hasilnya pada masa yang akan datang, akhirat kelak contohnya, serta berusaha ia pada sebab bagi hasilnya. Dalam masa yang sama dia berusaha. Ia bukan sekadar hati itu sakut kepada perkara apa yang ia nak, tetapi untuk mendapatkannya dia berusaha. Dia berusaha. Seperti buat misal supaya takribul zihni, supaya mudah nampak. Seperti mereka yang menajak ia akan sawah. Membajak akan sawah. Orang panggil bahasa gapo lagi? Kita pun tak biasa. Membajak akan sawah dan menanam ia padanya akan padi. Badi tanam padi. Awak gapo dia? Maka harap ia akan mendapat padi pada ketika mengetai. Dia harap mendapat padi, hasil padi, beras. Ketika mengetai. Apa yang mengetai? Menuai. Menuai. Mana dia buat kerja lah, dia kena tanam lah padinya, dia kena bajak lah sawah, dia kena buat lah, baru dia dapat tuai, barulah dia dapat hasil. Hak dia naknya bukan, matlamat dia bukan nak bajak sawah tu, bukan nak tanam, matlamat nak hasil. Tetapi untuk dapat hasil dia kena buat kerja tu, dia kena usaha untuk dapat apa hak dia harapkan. Hak dia gemar tu, hak tu orang panggil harap. Dan bahawasanya cita-cita itu, adapun maksud cita-cita itu bergantung hati, supaya juga tadi bersakut paut dengan hati, bergantung hati dengan yang tersebut, dengan hak dia gemar, dengan tiada berusaha pada menghasilkan yang digemarinya itu. Bergantung hati tetapi tanpa berusaha. Cita-cita ataupun koya saja ni hati nak pada suatu hak dia suka. Itu hasil yang akan didapati pada masa akan datang. Makna cita-cita itu bergantung hati dengan tersebut itu. Sebut apa ni? Tersebut mana hasil yang nak dapat pada masa akan datang.
dengan tiada berusaha pada menghasilkan digemar itu. Tanpa yang usaha nak dapat awak digemar itu, hati dia sakut paut dengan perkara yang digemar untuk dihasilkan pada masa akan datang. Tetapi ia tidak berusaha untuk menghasilkan yang digemari itu. Misalnya seperti mereka yang mencita-cita ia mereka itu akan mendapat padi. Ia nak padi pun tak adilah. Misal kita pergi nak cara padi ni, nak mula nampak. Nak nampak. Pan ni lah apa ceruk ni nak akal lapar ni. Agak-agak pan ni boleh makan nasi sikit-sikit. Duduk saja, harap saja. Duduk saja begitu. Tak ada berapa je kita kena gerak lah. Kita nak pergi, nak start. Kenderaan kita pergi pak beli. Kita gini, boleh makan. Ataupun, begitulah kita nak dapat satu makanan tu. Kita boleh, kita kena ada pitih. Nak pitih, nak kerja pula. Nak kerja buat apa, boleh pitih. Nah, sama siang, pergi beli makan. Boleh. Oh, kita nak rasa nak makan lah. Kadang-kadang tengok saja, duk arak, tengok pegelipah-gelipah, tak jadi agak apa. Aja begitu dah. Seperti mereka mencita-cita yang akan mendapat padi dengan tiada menanam padi. Ia nak tak padi juga. Tapi tak tanam. Tidak bajak, tidak sirai, tidak berapa. Bagaimana nak tuai padi? Sirai juga orang kata. Sirai juga padi. Sirai juga. Tak tahu tunggu air lah. Dengan sama ada guna bunga ke, hujan ke. Atau mencita-cita ia akan mendapat anak dengan tiada ia berkahwin. Ia kena dapat anak. Ni kena ada gula lah. Dapat anak ke mana. Jadi tu cita-cita saja. Hal harap ia usaha juga. Kerana perbezaan tersebut berfirman Allah Ta'ala, ayat Ta'ala buat garis panduan tu. Gambar dia harap ni. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dan artinya bahawasanya mereka yang beriman dan mereka yang berpindah kepada negeri kufur, orang beriman dan orang berhijrah, kepada negeri iman, berhijrah daripada negeri kufur kepada negeri iman, dan bersungguh-sungguh mereka itu pada meninggikan agama Allah Ta'ala. Mana orang beriman, orang yang berhijrah, tetap orang berjuang pada jalan Allah Ta'ala untuk menegakkan agama Islam. Mereka itulah ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang yang mengharapkan akan rahmat Allah Ta'ala. Orang yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, bukan harap gitu tidak. Apa dia? Dia hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dia berhijrah daripada benda tak baik kepada baik. Orang yang jahadu, berusaha bersungguh-sungguh berjihad fi sabilillah. Orang ni orang yang yarjuna rahmatullah, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Bukan dia saja. Wallahu ghafurur rahim. Bermula Allah Ta'ala itu sangat mengampun lagi maha amat kasih. Bermula mereka itu akan harap akan rahmat Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu pengampun lagi amat mengasihi. Jadi kita bahas beza antara harap, orang panggil rojak ni, dengan tamanni. Tamanni angan-angan saja. Mana orang yang harap ialah orang yang mengerjakan sebab. Nak dapat musabab, dia kena buat sebab. Dengan i'tiqad yang Allah Ta'ala yang bagi, saya bukan sebab itu. Dan harus juga. Boleh kalau tidak buat sebab pun jadi boleh. Tetapi
Sipir jadi orang yang berharap dia kena buat sebab dia kena usaha, kena ada rasa susah masyarakat. Orang berharap orang mengerjakan sebab, iaitu ketaatan sambil mengharapkan redha dan penerimaan kabul daripada Allah Ta'ala. Inilah konteks ibadat. Adapun orang yang berangin saja-saja, bercita-cita saja, ia meninggalkan sebab, tak buat sebab, tak, maknanya tinggal usaha. Ia hanya nak tunggu ganjaran dan pahala dari Allah saja. Boleh ke tak? Nak tunggu boleh semaya tahajud. Tak bangun, tak usaha bangun pagi. Sejuk, ngantuk. Nah, usah jalan pula. Ni orang harap rahmat Allah Ta'ala. Oh, Allah Ta'ala syurga. Kau yang masuk syurga. Tak tidur saja, tubuh tak bangun. Itu tidak harap. Buat harap Tuhan ni. Apa insya-Allah Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Ta'ala mengasih, masuk syurga. Dia tak tidur. Itu bukan orang harap. Bukan ulaika yarjuna rahmatullah. Orang yang yarjuna rahmatullah, yang berharap, yang mujahadah. Jadi orang yang berangin saja, dia tinggal sebab tak usah. Hanya nak tunggu ganjaran pada Allah Ta'ala. Orang ini termasuk dalam sabda Nabi SAW. Wal ajizu man ittaba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allah amaniyah. Orang yang lemah, ni orang lemah. Bukan orang harap, ni orang lemah. Itu orang yang selalu menurut hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah amaniyah. Dan orang yang berangin-angin terhadap Allah Ta'ala semata-mata. Kalau bahasa kita kan koya saja. Kita ibadah ni tidak dengan koya. Sepuang dunia juga, sepuang juga. Tuhan fitrah gitu tu. Nak dunia pun tak nak koya saja. Apa lagi nak benda hak besar lagi. Hak bahaya, hak mahal lagi. Hak sebenar lagi. Hak kekal lagi. Tidak semata dengan koya saja. Qala muallif rahimallah. Dan bahawasanya faedah bagi harap itu gemar pada menuntut akal yang diharap. Apa kebaikan daripada sifat harap ni, sifat raja ni, cara bahasa harap ini. Bila ni takut ya, tapi gabung tu sekali lah. Dia kata bahawasanya faedah bagi harap itu gemar pada menuntut akan diharap. Kebaikan daripada sifat mahmudah, sifat terpuji harap ini, suka untuk dapat apa yang diharapkan. Atau dalam bahasa ni mana kata ada motivasi. Beri motivasi kita untuk kita usaha. Untuk usaha untuk dapat yang diharap. Kalau harap pada kita ni surga Allah Ta'ala akhirat kelak ni, nak kekal dalam syurga, dengan harap ni kita dimotivasi untuk kita berusaha, untuk kita beramal soleh di negeri yang tidak kekal ni. Dan faedah bagi takut pula, takut pula ada kebaikan juga. Takut hak mahmudah ni, iaitu gemar pada lari daripada yang ditakut itu. Jadi kita suka daripada nak lari daripada takut. Bukan lari daripada Tuhan. Lari daripada kita takut ke apa ni? Kita takut akan neraka siksaan Allah Ta'ala. Jadi kita larilah daripada perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang menjerumus kita kepada kemurkaan, yang menjerumus kita kepada neraka Jahannam. Jadi kita lari daripada belakang. Tak usah kata nak buat. Tapuk benda tu kita lari dulu lagi. Tapi benda ni nak kau tahu, nak kau nampak. Ibarat kalau tengok kerana dunia ni, kerana maksiat, kerana benda-benda tak molek ni, Allah Ta'ala murka ni kadang-kadang dia hiasi dengan rupa yang nampak baik, rupa yang sedap, rupa yang keliru, rupa yang lazat. Ibarat beginilah. Ibarat kita orang buat satu kek. Satu kek. Kek. Kek yang nampak menyelera ke, lepas tu hias ke apa. Lepas tu ke hair dia. Itu gitu.
Orang buat nampak tak tahu tu. Apabila siap makan tu, kek kau makan kau nasi goreng kau ikut lah kan. Dia tengok, oh sedap makan tu, berapa bau aroma sedap dengan ayo hias pula kek tu gapo ni. Makan sedap tu. Tetapi kalau orang nampak, ya kembali. Kalau nak makan pun makan ambil tepi-tepi tu Allah kembali, ingat kau kembali tu Tetapi kalaulah masuk orang buat makan tu pula, dia beracun lah. Beracun lah. Orang tak tahu, oleh kerana nampak hiasan comel tu, rasa tu, racun mati. Tapi kalau orang tahu, racun tu, tak usah kata dosa itu lagi tu, ya. Tak usah tengok pun. Tak usah bau, walaupun lazat pun, lari tu, nah. Tu ibarat, kalau kita tahu, orang yang takut negara ia tahu. Sebab itulah Tuhan kata innama yakhshallahu min ibadil ulama. Sungguh orang takut pada Allah Taala dan ulama, orang yang tahu, orang makrifah. Jadi orang yang gemar, yang diharap yang akan cari. Orang yang takut ia lari. Dan barang siapa harap ia akan suatu, nescaya menuntut akan dia. Orang yang harap akan sesuatu yang akan cari, akan usaha. Dan barang siapa takut akan sesuatu, nescaya lari ia daripadanya. Kalau dia nak, dia tak cari, dia tak usaha, ni bukan harap, ni koyak. Kalau dia takut, kata takut tapi tak lari, tu bukan takut, ni hanya khabar-khabar hati saja, tak takut lagi. Khabar hati saja. Dan sekurang-kurang pangkat takut. Sekurang-kurang nak kata pangkat ada sifat takut dalam hati tu, sekurang-kurangnya mensebabkan ia meninggalkan ia daripadanya. Paling tidak kerana mari takut ni, qadar paling minimal lah. Qadar yang takut tu, ia tinggalkan dosa dan berpaling daripada dunia. Sekurang-kurangnya pakak takut, barang siapa takut itu, barang yang mensebabkan ia akan meninggalkan dosa dan akan berpaling daripada dunia. Tinggal dunia walaupun indah, walaupun menggiurkan, tetapi yang berpaling kerana takut nak lari. Itu paling kurang. Dan barang siapa tiada mensebabkan akan demikian itu, kalau tak siapa pikat tu, dia kata dia takut Tuhan, tapi dia tidak tinggal dosa yang boleh menjerumuskan dia kepada seksa Allah Ta'ala tu, ataupun dia tidak berpaling daripada dunia yang menggiurkan dia tu, tu bukan takut. Maka ia berkhabaran hati, bukan takut. Tu orang panggil berkhabaran hati saja, bukan takut. Hati tak berkhabar hati saja, cerita hati. Tak ada takut lagi. Tak ada lagi sifat mahmudah. Jadi kita kena bina lagi, kena buat sifat-sifat cinta dunia sangat tu. Ikut hawa nafsu tu supaya mari rasa takut. Bahkan tetapi bermula takut itu apabila sempurna ia. Bermula takut itu apabila sempurna ia takut itu, nescaya mensebabkan ia akan zuhud daripada dunia. Bahkan takut ni apabila sempurna takut betul dah, kita ada sifat takut pada Allah Ta'ala, ada sifat khauf, ia akan menyebabkan, akan bawa seorang itu zuhud kepada dunia. Tak sifat dalam hati dunia itu, tidak terjerumus. Dunia tu tidak bawa, tidak tarik dia pada buat perkara yang Tuhan murka. Maka sekarang menyebut hamba akan zuhud. Dia kata sebelah ni, nak ayat pula tajuk zuhud. Pada maknanya wallahu a'lam, dia kata. Tapi kita minggu depan lah, tidak sekarang lah nak baca bab zuhud ni. Jadi kata Imam Ar-Rifai kata minal khasyah takunul muhasabah. Daripada rasa takut itulah akan melahirkan muhasabah.
Wa minal muhasabah takunul muraqabah, daripada muhasabah tu akan mari rasa muraqabah, rasa diperhatikan oleh Allah Taala. Wa minal muraqabah, daripada ada rasa muraqabah itulah dawamu syughli billahi taala, akan mari lahir sikap selalu duk sibuk dengan Allah Taala. Wallahu taala subhanallah. Rabbi zidna ilma wa sallallahu alaihi wasallam.